Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, pada bulan puasa ini kita minta amalan kita diterima. Ya Rahman, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, terimalah amalanku. Kita minta sungguh-sungguh supaya amalan kita tidak seperti mana yang di dalam Al-Quran, haba'an mansura, jadi debu-debu yang berterbangan saja. Untuk amalan itu diterima, mestilah memenuhi syaratnya. Yang pertama, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ittiba dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya Allah dan kaedahnya mesti mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan puasa ini, seperti mana yang saya katakan sebelumnya, ya, hadis daripada riwayat Muslim, ada yang mengatakan hadis ini man shoma Ramadan bermula. Ada yang kata man qama Ramadan. Kedua-duanya betul, ya. Pertama, barang siapa yang berpuasa. Yang kedua, barang siapa yang mendirikan ataupun yang menghidupkan malam. Jadi perkara kedua, amalan kedua yang paling penting sekali selepas siam di siang hari ialah qiyam di malam hari. Ya, dan kedua-duanya ada berkaitan. Kalau benar-benar kita siam di siang hari, maka akan dipermudahkan pada hati dan anggota kita untuk bangun qiyam pada waktu malam. Tetapi sekiranya siam kita ataupun puasa kita pada siang hari tidak berapa sempurna atau banyak perkara-perkara yang menjejaskan pahala puasa dilakukan, maka pada malam hari mungkin kita akan rasa berat untuk bangun. Sebab itu Imam Ghazali menegaskan, ya, maksiat yang engkau lakukan pada siang hari akan menyebabkan sukar untuk membangunkan malam. Sehingga dia juga berkata, lebih baik meninggalkan maksiat di siang hari daripada kita qiyam di malam hari, ya. Sebab itu di dalam kita berpuasa, bukan saja kita nak menambah amalan, tetapi hendaklah kita tengok jangan sesuatu yang boleh membatalkan amalan ataupun mengurangkan amalan, ya. Ini penting. Ada setengah kita rajin beramal, tetapi kita rajin juga melakukan perkara-perkara yang diharamkan, maka pahala puasa kita akan bocor dan tidak akan ada apa-apa yang kita dapat daripada amalan-amalan itu. Baik, qiyam artinya kita membangunkan malam, ya. Jadi kalau kita lihat solat tarawih yang khusus ada dalam bulan Ramadan, kemudian bila kita bangun pula ada solat tahajud, ya, ada solat hajat, ada solat taubat, ada solat tasbih, dan yang penting ada lagi ialah solat witir. Tetapi itu amalan-amalan sunat. Yang paling kita nak jaga ialah solat yang wajib, iaitu solat maghrib dan solat isya. Ya, solat maghrib dan solat isya yang perlu kita lakukan, ya, secara berjamaah. Artinya solat isya itu suatu perkara yang lebih penting, ya. Sebab itu penghayatan kita kepada solat-solat wajib ni perlu sungguh, ya. Bukan saja kita buat sekadar untuk melepaskan tanggungjawab, tetapi kita perlu buat atas dasar cinta kepada solat, cinta kepada kesempurnaan solat. Itu yang dikatakan kita perlu lihat balik rukun qaulinya, rukun qalbinya, rukun fi'linya, supaya bulan puasa yang kita jalani dalam tempoh PKP ini, ya, adalah solat yang kita benar-benar laksanakan dengan penuh kefahaman, dengan penuh penghayatan. Sebab itu para ulama telah memberi, ya, kita tips untuk solat kita ni dapat meresap ke hati. Pertamanya mesti kita pergerakan kita mesti perlahan dan juga dalam keadaan tenang. Nikmati sujud kita, nikmati rukuk kita, nikmati duduk antara dua sujud, qiyam kita dan sebagainya, ya. Sebab itu saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita hendaklah subhanallah
mempertingkatkan kemudian daripada amalan-amalan wajib ni, iaitu amalan-amalan yang berbentuk taqarrubi. Ini solat tarawih. Solat tarawih ini artinya solat rehat-rehat. Ya, memanglah solat itu satu kerehatan. Asasnya solat adalah rehat. Ya, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda nak menyuruh Sayyidina Bilal untuk azan, Rasulullah akan berkata, arihna bis-solah ya Bilal, rehatkan kami dengan solat wahai Bilal. Istimewanya solat tarawih adalah solat yang rehat-rehat. Tak kiralah anda yang berpegang kepada 8 rakaat ke, yang 20 rakaat ke, tetapi yang penting jangan hanya kuantitinya saja kita kejar, tetapi kualitinya. Ya, jadi kita buat 2 rakaat, tenang-tenang, boleh diselangi oleh tazkirah di rumah. Kalau kita nak minum-minum, kalau kita nak sembang-sembang, tak apa, lepas tu dirikan lagi 2 rakaat. Ambil masa, orang kata, yang tenang dan santai untuk kita beribadah dengan baik. Ya, sebab itu solat tarawih ini saya mohon sungguh-sungguh, kerana suami sudah menjadi imam, dan isteri dah jadi makmum dan anak-anak jadi makmum. Ini adalah peluang, ya? Ini adalah peluang untuk kita mengukuhkan tali persaudaraan ataupun tali kekeluargaan kita sama kita. Daripada situ nanti insya-Allah kita ada program-program bersalaman, program-program tazkirah yang kita lakukan. Ini dan baik. Apabila kita bangun sahur, ya, ada amalan yang special yang diletakkan Al-Quran, iaitu hendaklah kita mohon ampun, mohon keampunan, ya, dalam waktu sahur, pada waktu sahur. Itu jangan lupa tu. Itu sangat penting, mohon keampunan, istighfar banyak-banyak. Kalau yang lelaki, kita ada lebih banyak lagi untuk solat tahajud, lepas tu solat taubat, means istighfar. Kalau orang perempuan, dirikan 2 rakaat, kemudian buatlah persiapan untuk juadah sahur. Tetapi kalau tak sempat, misalnya semasa kita menggoreng, semasa kita memasak, semasa kita menyiapkan hidangan itu, mulut kita jangan biarkan begitu. Mulut kita terus beristighfar dan terus beristighfar. InsyaAllah inilah amalan-amalan yang selain daripada siam, kita qiyam, artinya kita bangun malam. Untuk kita bangun malam, insya-Allah tidurlah kailullah sebelum zuhur, kemudian buatlah persiapan supaya dengannya insya-Allah, ya, kita betul-betul bagi hati kita untuk qiyam, ya, untuk qiyam ini, ya, kerana sudah menjadi tradisi orang-orang yang hampir dengan Allah, mereka menghidupkan malam. Jadi waktu malam bila kita berdoa kepada Allah, waktu malam itulah kita mohon taubat kepada Allah, waktu malam itulah kita merintih pada dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana malam memang satu masa yang sangat istimewa, ketika sunyi segala-galanya, alam itu sunyi, manusia sunyi. Waktu itulah seorang kekasih akan bangun untuk bercanda ataupun berbisik-bisik dengan kasihnya. InsyaAllah selepas qiyam, mudah-mudahan, ya, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya